Okey Datuk, bila saya membaca buku ini, ada satu bahagian tu yang saya agak tertarik, iaitu pada bahagian Sekapus Sirih yang ditulis oleh Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, di mana beliau telah menceritakan bahawa dalam sejarah telah berlaku satu perbincangan di kalangan negarawan dan tokoh-tokoh pada waktu itu tentang apakah bentuk bangsa yang hendak dibentuk dalam negara yang hendak dibina. Ini perbincangan ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Jadi menurut beliau ada 3 option pada ketika itu, dan salah satu option yang saya nak minta Datuk bagi sedikit penerangan ialah para aristokrat khususnya yang berpendidikan barat telah menggagaskan satu gagasan bangsa idaman yang bersifat inklusif, iaitu a Malay-led plural society, atau sebuah bangsa yang mengandungi komuniti pelbagai kaum di bawah kepimpinan Melayu dalam sistem beraja. Jadi ini saya rasa mungkin ramai lagi yang belum tahu tentang perkara ini. Jadi mungkin Datuk boleh uraikan sedikit tentang perkara ini. Persilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat meneruskan sesi perkongsian dalam tajuk yang agak penting pada malam ini. Apa yang dinyatakan oleh Profesor Ulung mengenai a Malay-led society, iaitu suatu bangsa idaman yang digagaskan oleh aristokrat Melayu, yang mana kalau kita lihat istilah ini telah bertukar ataupun sama ada sengaja wawarkan oleh satu pihak untuk menggambarkan suasana ataupun suatu pemikiran yang negatif, atau pada satu sisi lain merupakan satu slogan yang terus dibawa oleh orang Melayu atau sama ada sekumpulan ataupun kebanyakan orang Melayu untuk menunjukkan dominans orang Melayu dalam kerajaan atau negara kita, dengan lahirnya satu istilah yang dinamakan Ketuanan Melayu. Jadi apabila Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri mengulas buku saya yang bertajuk Negara Malaysia itu, beliau melihat bahawa keperluan untuk mengembalikan balik gagasan Malay-led society, iaitu suatu kerajaan yang dipimpin, yang diterajui oleh raja-raja dan juga kepimpinan Melayu dalam kerajaan. Dan itu sebenarnya tidaklah menonjolkan kepada ketuanan, seolah ada satu bentuk paksaan, kata tuan dan juga orang yang di bawah ketuanan, sama ada bentuk paksaan, seolah-olah ada wujud perhambaan tuan dan juga hamba. Jadi bukan itulah yang dimaksudkan dalam gagasan Malay-led society. Jadi kenapa gagasan ini penting? Kerana ia sebenarnya menggambar apa yang ataupun realiti yang berlaku di negara kita. Kerana kalau kita lihat sebelum negara kita mencapai hari kemerdekaan, ataupun lebih sedikit awal, iaitu sebelum perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditandatangani, umumnya negara kita atau di Tanah Melayu ini terdapat 9 buah kerajaan Melayu dan juga 2 buah negeri Selat. Dan setiap kerajaan Melayu ini dipimpin oleh Raja-Raja Melayu, dan rakyat baginda dinama sebagai
rakyat Raja Melayu. Rakyat Raja Melayu Terengganu, Pahang, Selangor, Johor, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Perak, 9 buah kerajaan Melayu. Jadi apabila merujuk pada kerajaan Melayu, tentunya di sana ada kumpulan pemerintah iaitu Raja Melayu dan yang diperintah yang dinamakan sebagai rakyat Raja Melayu. Di sinilah kalau kita lihat secara mendalam, apabila dihubungkan dengan Melayu, dia mempunyai sebab-sebab tertentu. Kerana tanah air ini ataupun semenanjung tanah Melayu dihubungkan dengan Melayu. Dan dari sudut bahasa pun ada bahasa Melayu. Pastinya juga oleh kerana ada kerajaan Melayu, berbahasa Melayu, pastinya mempunyai adat istiadat atau adat resam yang berasaskan kepada Melayu itu sendiri. Jadi dalam kerangka inilah kita lihat, walaupun ketika itu selepas Perang Dunia Kedua, sudah berlaku satu plural society, kemajmukan rakyat di tanah Melayu. Namun begitu, apa yang terus diperjuangkan oleh para pemimpin Melayu, suatu gagasan untuk menentukan bahawa orang Melayu, sistem beraja ini diteruskan, dilestarikan walaupun selepas British keluar daripada tanah Melayu. Jadi inilah pada hakikatnya gagasan Malay Led Society, satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Melayu dan juga kepimpinan Melayu. Bukan bermaksud suatu bentuk ketuanan yang menindas, yang seolah menggambarnya ada tuan dan juga hamba. Tetapi satu sistem politik tradisional Melayu, kalau kita lihat dari dulu lagi, yang jadi masalah pada kita pada hari ini ialah kita sering membandingkan apa yang ada di tanah Melayu ini dengan keadaan realiti yang berlaku di negara barat. Di negara barat amat beza sekali. Kalau kita lihat dari sisi slavery, perhambaan, tidak sama di negeri Melayu. Sistem kita beza. Tapi oleh kerana kerangka barat begitu lama ditanam, kerana sebagai besar sarjana kita menuntut di sana bukan setakat mungkin ahli budaya tetapi ahli perundangan juga menuntut di barat. Jadi mereka bawa pemikiran barat ketika meneliti atau mentafsirkan keadaan-keadaan yang berlaku di tanah Melayu. Justru itu gagasan Malay Led Society sering dikaitkan dengan Malay dominance, ketuanan Melayu. Sehingga kan ada pihak yang menggambarkan itu satu gagasan yang tidak wajar diteruskan. Satu gagasan yang menimbulkan penindasan kepada kaum yang lain. Jadi apa yang saya huraikan dalam buku tersebut menggambarkan bagaimana jati diri tanah Melayu yang sedia ada ini, yang menggambarkan identiti kita bukanlah satu bentuk paksaan tapi realiti yang ada. Satu proses yang berlaku sebelum Hari Merdeka dan selepas Hari Merdeka oleh kerana majoriti rakyat kita adalah Melayu dan kita punya jati diri tersendiri, maka sudah wajar dalam mana-mana keadaan, di mana-mana negara mempunyai watan tersendiri. Kerana kita bukannya barren land, kita bukannya tanah Melayu ni tanah kosong yang tidak berpenghuni, tiba-tiba datang pelbagai etnik tanah Melayu pada tahun 1957 dan kita membangun satu negara. Bukan begitu. Kita punya sejarah yang panjang, kita mempunyai watan kita sendiri. Walaupun kita lahir dalam kerangka state defined negara, tetapi kita tak boleh menafikan wujudnya negara bangsa dalam negara kita kerana negara kita tanah air ini mempunyai nilai-nilai watannya. Jadi justru itu kalau kita lihat dalam konteks state defined sebuah kerajaan seperti negara kita Malaysia, kita tidak boleh pisahkan dari sudut pembinaan negara bangsa kerana kita mempunyai sejarah panjang. Kita bukan lahir sebagai sebuah negara begitu saja, tetapi sebelum ini kita sudah mewarisi sistem politik yang begitu utuh, yang berdaulat dan terus berdaulat walaupun Inggeris datang, British datang, dan apabila British keluar kita terus berdaulat.
Dan realiti tanah Melayu kita lihat hanya 3 buah wilayah yang dikuasai oleh British, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka.